Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, hari ini kita meneruskan lagi pembelajaran kita di dalam ulumul Quran. Dan hari ini insya-Allah kita akan membahaskan mengenai dengan asal-usul dan perkembangan Al-Quran. Kita akan cuba bahaskan mengenai dengan faedahnya, perkembangan secara umum dan juga contoh-contohnya. Faedah-faedah di dalam ulumul Quran ini, yang pertamanya adalah kita dapat mengetahui pengetahuan secara umum yang tinggi di dalam Al-Quran. Yang keduanya, faedah yang kita dapat perolehi di dalam ulumul Quran ini adalah pengetahuan ilmu yang berharga di dalam Al-Quran. Yang ketiga, faedah yang dapat kita perolehi iaitu persiapan ataupun pertahanan yang baik bagi melindungi kitab Al-Quran itu sendiri. Yang keempat, faedah yang kita perolehi iaitu memudahkan untuk kita mendalami bidang pentafsiran Al-Quran. Secara umum, mengenai dengan perkembangan ulumul Quran ini, secara umum yang dapat kita simpulkan, Al-Quran adalah sebuah mukjizat sepanjang zaman dan juga masa yang dapat kita gunakan. Yang keduanya adalah kemajuan sains dan juga teknologi ini juga memperkuatkan mukjizat yang telah Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat memahami isi kandungan Al-Quran kerana mereka hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali pada beberapa ayat Al-Quran. Seterusnya, para sahabat akan bertanya terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ayat yang mungkin mereka tidak fahami ataupun mereka kurang fahami pada ayat tersebut. Seterusnya, telah berlaku perkembangan di dalam mengumpulkan Al-Quran dan juga menuliskan Al-Quran pada zaman khalifah. Khalifah Ali bin Abi Thalib sendiri mengarahkan kepada Abu Aswad Ad-Du'ali untuk membuat kaedah tata bahasa iaitu Nahu untuk menjaga ketulinan ataupun menjaga kesucian kitab Al-Quran itu sendiri. Kemudian para sahabat menyampaikan kefahaman Al-Quran itu mengikut kefahaman apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid daripada para sahabat juga menukilkan dan juga menyebarkan ilmu Al-Quran kepada orang selepasnya. Contoh para sahabat yang bertanya mengenai dengan ketidakfahaman ataupun kekeliruan mereka pada tafsiran ayat Al-Quran, mereka direct tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, ketika mana Allah menurunkan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa lam yalbithu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka maksudnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak mencampur adukkan di antara kezaliman dan juga keimanan mereka. Dan orang-orang itulah yang mendapat keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat menjadi keliru. Para sahabat terus bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang manakah yang tidak pernah melakukan kezaliman kepada diri mereka sendiri? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka, memang tiada orang yang akan tidak melakukan kezaliman kepada diri mereka sendiri, tetapi Nabi memerintahkan mereka untuk mereka memperingati bagaimana Luqmanul Hakim telah menyatakan bahawa kezaliman yang paling besar itu adalah syirik. Maka maksud mengenai dengan kezaliman pada ayat ini adalah orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan seperti mana pemahaman para sahabat pada diturunkan ayat ini bahawa tiada siapa yang tidak melakukan kezaliman kepada diri mereka. Tetapi kezaliman di sini membawa maksud kepada janganlah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Okey, alhamdulillah, itulah perkongsian kita pada kali ini mengenai dengan asal-usul dan perkembangan Al-Quran dan juga ilmu ulumul Quran ini sendiri.
Dan juga di dalam tajuk ini kita dapat mengetahui mengenai dengan faedah mempelajari ilmu Al-Quran dan juga ulumul Quran ini sendiri, dan juga perkembangan umum dan juga contoh daripada ulumul Quran ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.